menghadirkan satu perkara, menambah-nambahkan agama yang diajar Nabi Isa AS sesat. Jadi orang-orang Kristian, orang Nasrani sesat, orang Bani Israel dimurkai kerana mereka tahu yang betul tapi mereka tolak kerana keadaan keinginan yang betul itu tak sama macam yang mereka nak. Allah murka pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمته فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hakikatnya Allah taala yang himpunkan kita, bagi taufik untuk kita sempurnakan salat fardu maghrib berjemaah. Ini satu perkara yang sangat mahal dan hadiah daripada Allah. Satu tuan-tuan, walaupun umat ni memahami dan mengetahui setiap daripada perkara yang dijanjikan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku, tapi tetap juga janji keselamatan bukan hanya dalam tahu. Bani Israel, mereka ialah orang-orang yang jauh bermusafir daripada bumi Palestin. Akhirnya sampai ke bumi Madinah sebab berikhtiar, berusaha untuk menyempurnakan apa yang disebut di dalam Taurat. Ketika Nabi Musa AS menceritakan tentang Nabi terakhir yang akan lahir, yang mana Nabi ini akan lahir di tempat yang subur keadaan dia di bumi Hijaz, maka 4 kabilah daripada golongan Bani Israel ini telah bergerak sehingga akhirnya mereka tiba dan berkampung di kawasan sekitar Madinah. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu nabi pun setelah zaman Nabi Yaqub AS melainkan mereka ni diuji dengan Bani Israel. Hatta batch yang pertama daripada anaknya Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub tu Israel lah. Nabi Yaqub tu Israel. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ni dipanggil Bani Israel. 12 orang anak Nabi Yaqub AS, dan di kalangan mereka salah seorangnya Allah Ta'ala pilih sebagai Nabi, Sayyidina Yusuf AS. Hatta Nabi Yaqub sekalipun, bapa kepada 12 orang anak ni, juga diuji dengan kabilah dia, dengan anak beranak dia sendiri. Nak beritahu Bani Israel ni di mana mereka ada ni ujian. Sebab tu bila Nabi Yusuf AS kecil lagi datang jumpa dengan bapa dia, beritahu wa idh qala Yusuf, ketika Yusuf beritahu, ya abati, wahai bapa kesayanganku, inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar, aku melihat di dalam mimpi aku 11 bintang, bulan dan matahari. Wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, aku tengok mereka sujud pada aku. Maka bila Nabi Yaqub dengar, tahulah Nabi Yaqub bahawa ini bukan mimpi biasa.
Inilah orang yang Allah Ta'ala pilih di kalangan anak-anak Nabi Yaqub, yakni Nabi Yusuf sebagai Nabi. Dan Nabi Yaqub risau, Nabi Yaqub pesan kat Nabi Yusuf, La taqsus ruqyaka ala ikhwatika. Jangan cerita mimpi kamu ni pada saudara-saudara kamu yang lain. Fayakidu laka kaida. Maka akan buat rancang benda yang tak elok pada kamu. Dan apa yang dirisaukan oleh Nabi Yaqub, itulah yang Allah Ta'ala hadirkan. Akhirnya Nabi Yaqub diuji. Nabi Yusuf AS dicampak dalam telaga dalam perigi. Kemudian baju Nabi Yaqub dilumuri dengan darah. Kemudian dikata kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf AS telah dimakan serigala. Tuan-tuan, ini batch pertama Bani Israel ni pun dah kena, dah dahsyat. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Dan mereka bukan orang bodoh. Sebab tu dalam Quran kita baca setiap kali lepas solat. Dalam solat, minta maaf, dalam solat paling kurang paling malas sekali solat. Orang paling malas beriman. Orang beriman paling malas sekali lah. Paling kurang sehari dia akan baca 17 kali Fatihah. Ini paling malas tu. Kira solat fardu ya. Solat apa lain semua tak buat. Solat fardu dia buat. Dia akan baca paling kurang 17 kali. Paling kurang Fatihah. Dia akan baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk padaku wahai Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah orang yang telah golongan yang telah kau bagi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang kau marah, kau murka, dan juga bukan orang yang sesat. Contoh orang yang dimurkai ni siapa? Dalam tafsir diceritakan, disebut orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah Bani Israel. Orang yang sesat ni siapa? Orang Nasrani. Orang Nasrani ni sesat kerana mereka telah menghadirkan satu perkara, menambah-nambahkan agama yang diajar Nabi Isa AS sesat. Dan bila datang satu orang yang mana hadir dan mengaku bahawa dia bertemu Nabi Isa, biasa dengar nama mungkin dalam kitab tulis nama tu Shaul, ataupun lepas tu dipanggil dengan Saul. Hari ni nama tu dipanggil dengan Paul. Inilah Saint Paul, Saint Paul. Ni dia. Dialah orang yang pertama yang buat konsep Trinity di dalam Kristian. Sesat. Jadi orang-orang Kristian, orang Nasrani sesat, orang Bani Israel dimurkai kerana mereka tahu yang betul tapi mereka tolak kerana keadaan keinginan yang betul tu tak sama macam yang mereka nak. Allah murka pada mereka. Tuan-tuan, jauh mereka bersafar daripada bumi Palestin, daripada kampung Nabi mereka, ayah mereka, tok mereka. Siapa tok mereka? Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim berhijrah daripada Babylon pergi ke Palestin, menetap di Palestin, doa nak dapat anak. Allah Subhanahu Wa Taala pada mulanya bagi anak melalui jalur Sayyidina Hajar alaihissalam. Dapat Nabi Ismail, umur Siti Sarah dah tua sangat. Turun malaikat, dan Quran disebut malaikat begitu, wahai Nabi Allah Ibrahim, kami datang ni ada dua berita. Yang pertama sekali kami nak beritahu bahawa Siti Sarah tu, Sayyidatuna Sarah, mengandung. Fayadhak. Maka ketawalah Siti Sarah dengan berita ni sebab dah tua. Mengandung, ketawa. Sebab tu kata mufassirin, maka nama yang diberikan kepada anak tu siapa dia? Ishaq. Daripada perkataan yadhak, daripada perkataan gelak, ketawa. Nabi Ishaq alaihissalam, anak Nabi Yaqub alaihissalam, daripada keturunan inilah Bani Israel. Daripada Bani Israel ni mereka belajar ilmu fitan. Ilmu fitan ni ilmu berkenaan akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman. Dan dalam Taurat mereka mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil pun mereka mengenali Nabi kita alaihi salam. Tentu kalau kita buka dalam surah Al-Fat ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut pasal Nabi Musa AS beritahu kat kaum dia. Wa idh qala Musa liqaumih, ketika Musa beritahu dekat kaum dia.
Ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Kenapa kalian menyakitkan aku juga? Sedangkan kalian tahu apa yang mereka tahu? Anni Rasulullah ilaikum. Kami ini Rasul yang Allah Ta'ala utuskan ke atas kalian. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Dan Allah Ta'ala telah selewengkan hati mereka daripada hidayah. Sebab apa? Sebab mereka tahu betul. Mereka tahu betul. Tapi kerana kepentingan mereka, kerana ketidakpuasan hati mereka, kerana tak kena dengan apa yang mereka nak, maka mereka telah melakukan penyelewengan dan mereka telah menyakitkan Nabi mereka masa itu. Maka Nabi Musa disakitkan oleh kaumnya. Tuan-tuan, padahal mereka tengok sendiri macam mana mukjizat demi mukjizat Nabi Musa AS. Nabi Isa sama juga. Nabi Isa bila beritahu dekat umat dia, wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullah ilaikum, aku ni kan rasul yang Allah Taala utuskan ke atas kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku datang bukan bawa benda baru. Aku datang menyambung apa yang diajarkan kepada kalian daripada kitab yang terdahulu, daripada Taurat yang diajar oleh Nabi Musa AS. Aku datang bawa benda yang sama. Dan aku datang atas satu perkara yang besar, kata Nabi Isa pada dia. Wa mubashiran bi rasul, dan aku bawa satu khabar gembira kepada kalian tentang Rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang lepas daripada aku nanti. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad. Bukan kata sifat, bahkan nama Nabi kita diperkenalkan. Tuan-tuan, mereka berhijrah, Yahudi, Bani Israel bergerak daripada Palestin, berapa jauh ke Madinah, lebih kurang 1200 km. Kami drive hari itu, tuan-tuan, daripada Madinah pergi ke satu tempat nama dia Sakakah. Dekat situ ada satu tempat nama dia Dummatul Jandal. Dekat situ ada Masjid Umar. Dekat situ ada tempat peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ni peristiwa apa? Panjang cerita, tak ada nak cerita kuliah malam ni. Peristiwa tahkim ni berlaku ketika mana pengakhiran peperangan Siffin. Ketika mana Sayyidina Ali tenteranya bertembung dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, maka untuk hentikan peperangan disebabkan oleh orang munafik ni, maka Sayyidina Amr al-As telah pacak Quran di hujung tombak dan diangkat tombak untuk hentikan perang. Peristiwa itu berlaku di mana? Di Dummatul Jandal. Peristiwa itu nama apa? Peristiwa tahkim. Tahkim bahasa Melayu apa dia? Timbang tara. Saya pun tak tahu, hari itu saya ada satu orang daripada embassy Mesir datang kat Malaysia lah. Saya duk tolong dia banyak. Tolong dia set up tu ini. Tiba-tiba dia kata terima kasih lah kerana tolong dia. Tiba-tiba dia bagi sijil kat saya, Diploma of Tahkim. So kata Masya Allah, kata bila masa pula aku masuk universiti kat Mesir ni, dapat diploma timbang tara. Dia kata dia dekan universiti dan dia di bahagian diplomasi. Dia tunjuk kad dia, semua orang hormat. Saya pun tahu, Masya Allah. Kata saya tolong ni bukan nak dapat diploma. Kita tolong ni nak dapat Allah. Orang Islam susah kat negara kita, kita tolonglah. Tak pasal-pasal nak dapat diploma. Tuan-tuan, mereka bergerak jauh, tuan-tuan, daripada Palestin menuju ke Madinah. 4 kabilah. Apa dia? Yang pertama Ghatafan. Ghatafan ni berada di utara Khaybar. Yang kedua Khuraizah. Mereka dekat dalam Madinah. Lepas tu Nadar dekat dalam Madinah, Khainuqa dekat dalam Madinah. Ini 4 kabilah Bani Israel ni semua dalam Madinah. Tuan-tuan, mereka bukan asal Madinah, tapi kerana mereka dapat tahu Nabi akhir nanti akan datang Madinah, mereka duduk Madinah tunggu Nabi akhir tu. Paling kurang Nabi tu lahir di kalangan mereka. Ini harapan mereka. Hari tu ada kawan saya meninggal dalam tahajud, tengah tahajud meninggal. Jadi kawan-kawan ramai yang bila post kat Facebook, lama dah ni sebelum PKP, post kat Facebook, untungnya lah meninggal masa tahajud. Ramai komen, untungnya lah meninggal masa tahajud, ahli syurga ni.
Untungnya lah meninggal masa tahajud. Kalaulah kita dapat meninggal juga masa tahajud ni, tuan-tuan nak meninggal tahajud, mula-mula sekali bangun tahajud dulu. Ini dok nak meninggal dalam tahajud, tahajud tak bangun, nak meninggal dalam tahajud bila tu? Paling kurang bangun dulu tahajud ni. Adalah harapan nak meninggal dalam tahajud. Ada orang mati dekat di jalan Allah, tengah keluar berjuang, tengah keluar berdakwah, mati, syahid. Untung dia nak dapat syahid tu paling kurang keluar jalan Allah dulu. Dapatlah juga peluang untuk perkara tu. Kita buka peluang untuk hadirnya perkara tu kat atas kita. Ini yang orang Yahudi, orang Bani Israel faham. Mereka datang ke Hijaz supaya mana Nabi terakhir itu lahir di kalangan mereka. Tapi keputusan Allah bukan macam tu. Takdir Allah, silsilah keturunannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada jalur silsilahnya Nabi Ismail alaihi salam. Bani Israel tak boleh terima. Pada anggapan mereka, jalur silsilah Nabi Ismail ialah jalur silsilahnya Siti Hajar alaihissalam. Pada mereka, Siti Hajar ni cuma dulu pembantu je. Daripada mana dapat Siti Hajar? Daripada mana Nabi Ibrahim mengenali Siti Hajar? Perjalanan hijrah Nabi Ibrahim daripada kota Babylon nak menuju ke Palestin, di pertengahan jalan ditangkap Sayyidatuna Sarah, telah dijumpakan dengan raja. Raja tu nak buat benda tak elok pada Sayyidatuna Sarah. Iman Sayyidatuna Sarah telah menyelamatkan daripada raja ni. Dan kerana tu raja ni telah bagi hadiah Siti Hajar. Daripada mana? Daripada Mesir. Daripada situlah Nabi Ibrahim AS, Sayyidatuna Sarah bawa balik sekali dengan Siti Hajar. Dan akhirnya mereka hidup sama-sama. Dan takdir Allah, anaknya Nabi Ibrahim lahir daripada perutnya Sayyidatuna Hajar, itulah Nabi Ismail, jalur silsilah kabilah Arab. Nabi Ibrahim, anak daripada Nabi Ishaq, rahimnya Sayyidatuna Sarah, lahirlah Bani Israel. Sebab tu orang Bani Israel kata, Nabi Ismail daripada perut wanita yang dulunya hanya khadim. Jadi mereka rasa keluarga Nabi Ismail ni keluarga yang rendah-rendah. Ini Bani Israel. Mereka sentiasa rasa mereka lebih berdua. Ini keadaan Bani Israel sampai hari ni. Akhirnya tuan-tuan, takdir Allah daripada bumi Madinah, daripada bumi Mekah, maka hijrah dari Nabi SAW pada tahun ke-13 kenabian. Pada bulan Muharram, kita sambut Maulidur Ma'al Hijrah bulan Muharram kan, 1 Muharram ni sekejap dah habis Zulhijjah ni, dah masuk Muharram. Saya minta maaf tuan-tuan, malam ni kita tak cerita pasal Arafah sebab memang rasa hari dah tu Ustaz cakap pasal Arafah, pasal haji. Dan hari ni kita tukarlah sikit. Dan walaupun saat dan ketika ni saat makbuliyah ni, yang di sana sedang berwukuf di saat dan ketika ni. Nanti minta maaf tadi sebelum naik kuliah tadi, kawan saya kat Arafah tadi, telefon buka-buka terus doa. Kita amin terus tuan-tuan ni, doa dekat Arafah. Nabi SAW telah berhijrah pada tanggal 27 hari bulan Safar. Ini Nabi kita hijrah lambat sikit. Yang hijrah 1 Muharram siapa dia? Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka keluar daripada rumah mereka 1 Muharram, tapi Nabi keluar lewat sikit. Bila? 27 hari bulan Safar. Nabi duduk di Jabal Thur 3 hari. 27, 28, 29. Lepas 3 hari, 29 hari bulan Safar, Nabi turun. Dan Nabi tiba di kota Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Dan Nabi sampai dan disambut oleh orang-orang di satu kawasan yang bernama Saniyatil Wada'. Bisa dengar nama Saniyatil Wada'? Kita baca qasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah datang kepada kami purnama daripada lembah Saniyatil Wada'. Tang mana Saniyatil Wada' ni? Tuan-tuan kalau pergi Madinah, biasa mutawif akan bawa itinerary, antaranya akan pergi ke Quba. Di Masjid Quba, kalau tuan-tuan perasan lah, kalau mutawif rajin, dia akan bawa tuan-tuan masuk satu lorong. Lorong tu dia akan cerun jalan dia. Tuan. Ramai orang yang 4-5 kali dah turun pergi umrah, tanya Saniyatil Wada' kat mana tak tahu. Sebab Ustaz tak pernah keluar masuk masjid lah. Rugi tuan-tuan. Banyak kali pergi umrah, tempat sirah kita tak pergi tengok.
Kita tak tahu macam mana keadaan, macam mana Islam tu sampai dengan sempurna pada kita. Tuan-tuan, di situ ada satu masjid, nama Masjid Musabbih. Masjid Musabbih tu, masjid tu lah, itulah tapak pertama salat subuhnya Nabi SAW bila Nabi tiba di Madinah. Nabi sampai di Madinah, Nabi salat subuh di situ. Pada bila? Tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di situ berapa lama? Nabi duduk 4 hari dan Nabi bina masjid yang pertama dalam Islam, Quba, selama 4 hari. Tuan-tuan, dalam 4 hari tu, macam mana perasaan orang Yahudi? Saya minta maaf, hari ni kita bincang se-Yahudi je. Tuan, orang Yahudi dengan mengharapkan kelahiran Nabi yang terakhir di kalangan mereka, tetapi telah lahir daripada orang Arab. Orang Yahudi tak puas hati melainkan beberapa orang. Antara orang Yahudi, pendeta, alim di kalangan mereka yang bernama Abdullah ibn Salam, masa tu ada teh pokok. Hadis yang diriwayatkan, kisah Abdullah ibn Salam kata, aku teh pokok. Ketika tu makcik aku ada dekat bawah pokok. Tak kala daripada jauh aku dengar orang ramai mengatakan Nabi Muhammad dah sampai. Aku daripada atas menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik aku Khalidah dekat bawah tu, Sayyidatuna Khalidah kata apa? Wahai Abdullah, kalau Nabi Musa diutuskan pun, aku rasa aku tak gembira macam ni. Abdullah ibn Salam, makcik tahu tak siapa yang diutuskan? Itulah Nabi yang terakhir. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutuskan sebagaimana Musa alaihi salam diutuskan. Maksud diutusnya baginda seperti mana maksud diutusnya Musa alaihi salam. Turun daripada pokok kurma. Depa naik pokok kurma buat apa? Bukan pokok kurma ni tak naik petik ke atas. Tapi mereka naik sebab buat pendebungaan. Nak bagi kurma tu berbuah, mereka panjat. Orang banyak pendebungan. Saya pun hari tu try naik tu. Oh, Masya Allah, boleh tahan juga. Ingat tak penat sebab dia boleh pijak. Saya pun naik sampai separuh dah. Stamina out. Rasa macam naik pokok nyok. Naik pokok nyok tu rasa masa budak-budak tu naik sampai atas. Pulang. Saya duduk kat atas lagi. Duduk atas, cabut. Hempah buah nyok tu dekat batang. Minum kat atas. Tiba-tiba ulak panggung sebelah. Tu jam kan. Dalam kabut terjun. Tuan-tuan, orang lama biasa duduk kampung fahamlah benda ni. Anak-anak kita dah tak erti dah. Pokok nyok tu kalau tak beritahu, dia pun tak tahu tu pokok nyok mana. Tuan-tuan, dia turun daripada pokok kurma dalam keadaan orang berhimpun kepada Nabi SAW. Abdullah bin Salam kata, aku telah pergi kepada Nabi. Kali pertama aku lihat wajah Nabi, kata Abdullah bin Salam, tidaklah aku melihat apa-apa melainkan kebenaran terpancar pada wajah lelaki. Kebenaran. Dan apa pesan Nabi SAW? Mula-mula pesan Nabi apa dia? Absyus salam. Sebarkan salam. Wa yut'imun at-ta'am. Bagi makan, jamu makan. Yang ketiga, bangunlah malam. Yang ketiga, hubungkan silaturrahim. Yang keempat, bangunlah malam berqiyamul lail. 4 pesan mula-mula Nabi sampai. Abdullah bin Salam ialah antara orang Yahudi pertama memeluk Islam, kemudiannya Mukhairit. Ni satu orang lagi. Ni nama ni mungkin kita tak biasa dengar. Tapi kebun dia ada dekat kota Madinah. Sampai hari ni ada kebun Mukhairit radhiyallahu ta'ala. Siapa dia? Orang Yahudi yang masuk Islam dan beriman kepada Nabi. Tuan-tuan, ada satu orang lagi wanita di kalangan Yahudi yang lambat sikit masuk Islam. Tetapi hati dia begitu berkeinginan kepada iman lama dah. Dia ialah daripada kabilah Bani Nadhr. Dan bapa dia ialah antara orang yang sangat membenci Nabi SAW. Siapa bapa dia? Bapa dia bernama Huyai ibn al-Akhtab. Macam saya dengar nama bapa dia ni. Tuan-tuan, bapa dia Huyai ibn al-Akhtab ialah ketua kepada orang Yahudi kabilah Bani Nadhr. Di dalam peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah, 10,000 askar terbentuk daripada Al-Ahzab, daripada orang Quraisy, daripada orang Badui, daripada Bani Yahudi Nadhr, bergabung dengan Khuraizah di belakang benteng untuk menghancurkan Madinah dan menghapuskan orang Islam di muka bumi. Antara yang ada dalam perang tu ialah siapa dia? Huyai bin Akhtab, dan kalah perang Ahzab. Orang-orang Yahudi kalah perang Ahzab. Perang Ahzab dibenangi oleh orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, dalam perang Ahzab lah orang Islam takbir. Satu kita baca takbir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده. Dalam perang Ahzab Allah telah menghadirkan keajaiban dan kemenangan yang cukup besar. Orang Islam cuma ada 3,000 orang. Hak serang mai 10,000 orang. Dengan iman mereka pertahankan Madinah, Allah telah menangkan mereka. Wa hazamal ahzab wahdah. Dan itulah janji Allah, kemenangan Ahzab. Bani Nadir kalah. Huyai bin Akhtab masih lagi memusuhi Nabi. Apa yang dia buat? Akhirnya dia telah bergabung dengan Bani Qadafan. Dia telah bergabung dengan Bani Khuraizah. Akhirnya dia telah berundur ke mana? Ke Khaybar. Khaybar 150 km ke utara Madinah. Tuan-tuan yang dah pergi umrah banyak kali ni, bila-bila plan pergilah Khaybar. Tengoklah benteng Khaybar. Allah Ta'ala tinggal lagi sampai hari ni. Kami pergi hari tu tutup. Bulan berapa tu? Bulan 3. Kami pergi tutup. Sebab apa? Renovation. Mereka akan buat cantik sikit. Nanti akan buka. InsyaAllah orang Yahudi akan ramai turun. Ni sebenarnya cerita dia orang Yahudi ramai. Kita tak tahu. Orang Israel ramai turun. Tuan-tuan kalau pergi belah atas dia ada satu nama Jabal Lauz. Jabal Lauz ni tuan-tuan yang juga dipercayai sebagai Bukit Tursina. Ada 2 riwayat tentang Bukit Tursina. Salah satu Jabal Lauz dekat mana? Dekat Tabuk. Salah satu lagi mana? Saint Catherine dekat mana? Dekat Mesir. Ni 2. Hak mana betul? Wallahualam. Dua-dua klaim kata betul. Saudi kata Tursina kat tempat kami. Tapi bila kami pergi naik Jabal Lauz hari tu tuan-tuan, ghaib fasad bin rohaniat. Saint Catherine dia kata dekat depan tu ada tempat yang Samiri bina lembu. Betul ada macam patung lembu. Tuan-tuan, patung tu bukan batu, patung tu emas. Tak ada dah pun, dah dihancurkan oleh Nabi Musa AS. Macam mana boleh ada lagi patung tu? Tu satu benda tak pernah logik. Tapi kalau tuan-tuan pergi depan Jabal Lauz, depan tu ada golden calf altar. Dia panggil tuan-tuan, dia pagar dan tempat tu dah tak ada lembu dah. Tak ada ubah lembu dah. Cuma ada macam stage dan ada pepagang. Sebab apa? Sebab pengkaji metal ni tuan-tuan, yang duk guna metal detector, pakai mai cari mai tuan-tuan. Selup mah balik tu. Mah siapa? Mah Samiri. Mah Yahudi Bani Israel dia pakai selup balik. Tuan-tuan, benda tu sekarang ni akan dibuka untuk orang ramai untuk datang ziarah. Sebab apa? Sekarang ni kita dah ada turis visa. Visa pelancong. Jadi Saudi sebenarnya akan buka seluas-luasnya satu negara tu untuk kita pergi melancong. Tuan-tuan kalau boleh pergilah gerak tengok sirah. Satu Saudi itu dipenuhi dengan cinta kepada Nabi SAW. Dan jejak sirah yang cukup hebat. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah bulan Ramadan? Peperangan Khaybar. Minta maaf, bulan Ramadan, bulan Muharram. Peperangan Khaybar berlaku dan menyebabkan akhirnya terbunuh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dibunuh. Al-Harith dibunuh. Ketua-ketua Yahudi dibunuh. Kebanyakan mereka telah mati. Kemenangan untuk orang Islam di Khaybar. Bila orang Islam Khaybar menang, apa yang berlaku? Sebahagian anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka menjadi tawanan. Tuan-tuan tahu tak salah seorang tawanan dia siapa? Salah seorang tawanan daripada Khaybar bernama Sayyidatuna Safiyah binti Huyai. Macam bisa dengar pula nama ni. Siapa dia? Sayyidatuna Safiyah binti Huyai. Dialah isteri Nabi SAW yang ke-10. Second last Nabi nikahi ialah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai. Tuan-tuan, ketika mana Sayyidatuna Safiyah binti Huyai ditawan, dia di bawah jagaan, dia di bawah tawanan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Dihyah Khalifah Al-Kalbi. Bisa dengar tak nama ni? Ada kata ustaz dah dengar Ustaz? Nama sahabat hak tak dengar, insya-Allah letak jadi nama anak kita. Jadi nama cucu kita. Supaya apa? Kita duk sebut nama tu. Kalau tidak sampai sudah hak kita duk kenal 4 orang tu. Sahabat siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada sahabat nama lain, ada kan kita sebut.
Kita kenal mereka semua sebab Nabi kata ashabi kal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Nabi beritahu sahabatku macam bintang kat langit. Kamu ikut seorang kamu takkan sesat sampai bila-bila. Berapa orang sahabat ikut hajatul wida' Nabi? Tahun ni kita haji, kita tahun ni haji akbar, 1 juta orang kat sana. 1 juta orang legal 1 juta tu tak legal tak tahu ramai lagi masuk tak. Tuan-tuan 124,000 kata Abdullah bin Umar, kami pun sebenarnya tak tahu berapa. Jadi dalam pandangan riwayat ada 3 riwayat. Yang pertama kita mungkin 114,000. Yang kedua kita mungkin 124,000. Yang ketiga mungkin kita 144,000. Kerana seluruh orang Islam daripada seluruh tempat datang bila tahu Nabi berhaji. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika Nabi bermiqat di Bir Ali nak buat haji. Pada tahun tu Sayyidina Ali bukan ada dekat Madinah. Sayyidina Ali dekat Yaman. Daripada Yaman dapat berita Nabi buat haji, daripada Yaman turun ke Mekah untuk apa? Untuk bersama dengan haji Nabi SAW. Siap bawa binatang hadiun ni, siap bawa apa? Unta-unta untuk Nabi sembelih daripada Yaman. Sehingga tahun tu cukup 100 unta sembelihan Nabi SAW. Nabi sembelih berapa ekor unta haji wida? 100 ekor. Belum habis. 100 ekor unta tu Nabi sembelih. Ada 9 ekor lembu lagi Nabi sembelih, tuan-tuan. Setiap sekor untuk setiap seorang isteri Nabi SAW. Isteri Nabi 9 orang ikut dalam hajatul wida'. Tuan-tuan, Sayyidatuna Safiyah binti Huyai, saya nak paling kurang dalam masa lebih kurang 5 minit, 10 minit. Siapa dia Sayyidatuna Safiyah binti Huyai? Dia di bawah tawanan Sayyidina Dihyah Al-Qalbi masa peperangan Khaybar berakhir. Ada orang mai jumpa Nabi kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Dihyah, dia telah menawan Safiyah binti Huyai. Sesungguhnya tidaklah layak untuk Dihyah itu memiliki Safiyah sebagai hamba kerana dia ialah anak kepada wanita ketua Yahudi daripada kabilah Bani Nadhr." Maka kerana itu Nabi telah panggil Sayyidina Dihyah, Nabi telah panggil Safiyah, dan beberapa orang sahabat ada dalam kemah Nabi SAW. Dihyah ni siapa dia? Dihyah ni ialah satu orang sahabat. Kalau Jibril AS turun nak menyerupai manusia, maka Jibril akan merupa macam Dihyah, Khalifah Al-Qalbi. Jibril kalau nak jadi orang, nak jumpa Nabi, maka dia akan merupa Sayyidina Dihyah, Khalifah Al-Qalbi. Tuan-tuan lepas ni letak anak nama Dihyah, handsome insya-Allah. Saat tu Jibril pilih nak jadi muka dia. Tuan-tuan, Nabi tanya pada Safiyah radhiyallahu anhu, sahabat dekat luar ni, di kalangan sahabat ramai kat luar. Yang dalam kemah tu tak ramai. Nabi tanya pada Sayyidatuna Safiyah, "Wahai Safiyah, aku beri kepada engkau 2 pilihan. Maka pilih salah satu. Yang pertama, berimanlah kepada Allah dan Rasul, nasihat aku akan nikahi kamu wahai Safiyah. Atau yang kedua, seandainya kamu tak beriman kepada Allah dan Rasul, akan aku merdekakan kamu." Alah, dua-dua okey. Kita tengok Nabi kita bagi pilihan. Tuan-tuan, apa pilihan Sayyidatuna Safiyah? Dahsyat wanita. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah." Tuan-tuan, pelik tak pelik? Bapa dia kena bunuh dalam perang tu. Suami dia Kinanah kena bunuh dalam perang tu. Tapi kenapa dia pilih untuk menjadi isteri Nabi SAW? Sayyidatuna Safiyah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Pernikahan pertama Sayyidatuna Safiyah dengan satu orang lelaki nama dia Salam. Pada usia Sayyidatuna Safiyah 11 tahun. Salam berpisah lepas tu dan dinikahi oleh Kinanah. Kemudian matinya Kinanah dalam perang Khaybar, dinikahi oleh Rasulullah ketika Sayyidatuna Safiyah berusia 17 tahun. Muda lagi Safiyah. Dan orang-orang sahabat-sahabat yang kat luar kemah kata, kalau Safiyah keluar tak pakai nikah, maka dia hamba Rasulullah. Tapi kalau dia keluar pakai nikah, dia ialah isterinya Rasulullah. Tuan-tuan, keluar Sayyidatuna Safiyah daripada kemah, nikah. Tuan-tuan, maka ketahuilah dia telah dinikahi oleh Rasulullah. Tuan-tuan, berita pernikahan ni sampai Madinah. Agak-agak macam mana reaksi isteri-isteri Nabi yang lain? Mereka orang perempuan. Sebab tu dalam hadis dia beritahu, wanita yang menelan cemburu dia, maka pahala syahid untuk wanita. Senang kan orang perempuan ni cemburu ni perang. Orang lelaki lain Nabi tak ditanya, "Ya Rasulullah, man dayus?" Dayus ni siapa ya Rasulullah? Nabi kata, Dayus alladhi la yaghra ala ahlik ni dayus. Dayus ni siapa dia? Orang yang tak ada cemburu langsung pada ahli keluarga dia.
Isteri keluar tak tutup aurat, dia tak rasa apa pun orang tengok aurat isteri dia. Tak cemburu langsung. Anak perempuan keluar rumah dalam keadaan tak sempurna aurat dia, dilihat oleh mata-mata, tak cemburu langsung. Nabi kata dayus. Tuan-tuan, Sayyidatuna Safiyah, isteri Nabi niqab. Tuan-tuan, bila sampai Madinah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Aisyah kata apa? Nabi menikahi wanita Yahudi, cantik sangat. Tuan-tuan, mereka tunggu Safiyah radhiyallahu anha buka nikah. Bila buka nikah, tuan-tuan, cantik sungguh. Memang cantik. Tapi wanita, Sayyidatuna Hafsah tengok-tengok dia kata, ingat cantik sangat. Lebih kurang bahasa kita kan. Cemburu. Sehingga Sayyidatuna Hafsah pernah kata, wahai wanita Yahudi, terasa Sayyidatuna Safiyah jumpa Nabi kata, ya Rasulullah, mereka panggil aku wanita Yahudi. Nabi kata, wahai Safiyah, lepas ni kalau mereka panggil kamu wanita Yahudi, bagi tahu pada mereka, ketahuilah aku anak kepada Nabi, aku ialah anak saudara kepada Nabi, dan aku di bawah jagaan Nabi. Kenapa Nabi suruh jawab macam tu? Sebab Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab, jalur silsilah dia sampai Nabi Harun AS. Dia tu cicit Nabi Harun, tuan-tuan. Sayyidatuna Safiyah cicit Nabi Harun AS. Abang adik pada Nabi Harun siapa dia? Nabi Musa AS. Sebab tu Nabi kata, bagi tahu kat mereka, kamu ni anak Nabi, kamu ni anak saudara Nabi, dan kamu ni di bawah jagaan Nabi, dan tak ada kelebihan tu pada isteri-isteri aku yang lain. Kan ada isteri Nabi yang lain, anak Nabi? Tak ada, itu seorang. Keturunan Nabi. Keturunan Nabi Harun AS. Mana keturunan Nabi Harun ni? Keturunan Ishaq AS. Sayyidatuna Safiyah, kenapa dia boleh nak sangat mencintai, menikah dengan Nabi? Dia ialah orang yang duduk dalam pengajian ilmu fitan, dan dia diberi taufik untuk menemui Nabi yang terakhir. Walaupun orang Yahudi tolak, mereka semua tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka tahu sifat-sifat dia, keturunan dia, ciri-ciri dia. Orang Yahudi tahu semua. Tapi kerana tak kena dengan hati mereka, keegoan mereka menyebabkan mereka menolak Nabi akhir zaman. Bukan Sayyidatuna Safiyah. Tuan-tuan, Nabi pernah tanya dekat Safiyah, wahai Safiyah, kenapa ada hitam dekat belakang leher kamu? Sayyidatuna Safiyah, tuan-tuan, dia ada bekas hitam belakang, lebam daripada bekas lama. Maka Sayyidatuna Safiyah kata, ya Rasulullah, ketahuilah, pernah ketika aku bersama dengan suami aku Kinanah, ketika aku menceritakan kepada dia, aku bermimpi sebuah bulan purnama yang begitu cantik keluar daripada Hijaz, masuk ke dalam bilikku dan jatuh di atas katil aku. Maka ketika tu Kinanah dengar, dia terus bagi tamparan kepada wajahku sehingga sampai hari ini melekat hitamnya. Ya Rasulullah, tuan-tuan kena sepak dengan suami dia dulu, sebab mimpi bulan purnama masuklah rumah dia, jatuh atas katil dia. Apa tanda mimpi tu? Itulah mimpi, maknanya nanti Nabi akan jadi suami dia. Kinanah kata apa? Apakah engkau berkeinginan untuk Raja Yathrib tu jadi suami kau? Tuan-tuan kena penyepak sekali. Lepas tu tak cakap dah pasal tu, tuan-tuan. Tapi hati dia jauh berkeinginan untuk mempersuamikan Rasulullah. Bila hajat keinginan tu ada, tuan-tuan, dengan nekat dan usaha kesungguhan, akhirnya Allah sempurnakan Sayyidatuna Safiyah jadi salah seorang ummahatil mu'minin azwajum mutahharah. Tuan-tuan, masuk di dalam Jannatul Baqi', tuan-tuan tengok di sebelah kanan, hak mula-mula sekali tu, hak ada benteng kubur tu, itulah kuburnya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua dekat dalam tu kecuali 3 orang. Semua isteri Nabi ada dalam tu kecuali 3 orang. Yang pertama siapa dia? Sayyidatuna Khadijatul Kubra dekat Jannatul Ma'la. Yang kedua siapa dia? Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah dekat Awali. Yang ketiga siapa dia? Sayyidatuna Maimunah binti Harith dekat Nawariyah, jalan nak masuk ke Mekah. Hak ni biasa kita tak berapa alert, sebab bila nak masuk Mekah semua syahid. Kan awal-awal tu semua semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Semangat dengan mutawih. 15 minit kemudian, mutawih seorang tinggal pusing belakang, jemaah dah syahid dah semua. Sampai bila? 4 jam berlalu. Akhirnya sampai dekat mana? Dekat taftish, dekat guard post nak masuk Mekah. Depan sikit je pada guard post tu ada kubur. Kuburnya Maimunah binti Harith, isteri Nabi. Bila dinikahi Maimunah, lepas kahwin dengan siapa dia? Sayyidatuna
Safiyah, Nabi nikah Sayyidatuna Safiyah di hujung Muharram. Nabi nikah dengan Maimunah binti Haris pada tahun yang sama 7 Hijrah pada bulan Zulkaidah lepas selesai Umratul Qadha. Tuan-tuan, hujung hayat Nabi. Semua isteri Nabi 9 orang, 8 orang keliling. Yang ke-9 Sayyidatuna Maimunah datang lewat sikit, duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk sebelah Nabi dalam keadaan Nabi sakit dengan sakaratul maut. Sayyidatuna Safiyah kata, ya Rasulullah, aku mengharapkan agar semua kesakitan ni dipindahkan kepada aku supaya aku boleh merasai kesakitan tu, supaya kurang beban tanggungan kesakitan kau wahai Muhammad. Macam tu punya sayang dekat Nabi. Tuan-tuan bayangkan ketika tu Sayyidatuna Aisyah tengok Sayyidatuna Hafsah. Sayyidatuna Aisyah tengok pada Sayyidatuna Hafsah. Lepas tu Sayyidatuna Aisyah buat macam ni. Tuan-tuan buat macam mana? Tak cakap apa langsung tuan-tuan. Cuma mata Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Aisyah saja buat macam ni. Nabi kata, wahai Aisyah, wahai Hafsah, ambillah air, berkumurlah kerana kalian baru lepas makan daging saudara kalian. Tuan-tuan, bukan kata mulut kita tulis siap post kat Facebook itu macam-macam. Rasa tak ada apa tuan-tuan. Nabi kata macam tu Itu pun dikira mengumpat dan makan daging saudara sendiri. Tuan-tuan, Sayyidatuna Hafsah telah berlalu dengan mencintai Nabi. Kehidupan dia telah berakhir dengan penemuan kepada Nabi. Kita semua kita hidup jauh lepas wafat Nabi tuan-tuan. Dan kita belajar ilmu fitan. Kita belajar ilmu akhir zaman. Kita kenal Imam Mahdi, kita kenal Nabi Isa, kita tahu di mana tempatnya, kita tahu Nabi Dajjal nanti dibunuh kat mana. Semua kita tahu. Tuan-tuan, yang paling kita risau seperti mana Bani Israel mengetahui semua tentang sifat Nabi, akhirnya Nabi Mahdi tak ikut. Yang kita tahu bila Mahdi dah muncul, takut-takut kita pun rasa semoga Allah Ta'ala beri kekuatan. Ilmu benda yang pertama, yang kedua bersama dengan yang kena ada iman. Sebab tu iman ni benda yang paling penting. Usaha atas iman, insya-Allah ilmu yang sempurna, kita akan diberi hidayah dan taufik untuk mengenal apa yang betul, apa yang salah, dan bersama dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada akhir zaman di tengah lembah fitnah. Semoga Allah Ta'ala terima kita insya-Allah tuan-tuan. Semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Tapi atas kelemahan dan dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian seandainya terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang program, sepanjang kuliah pada malam ni insya-Allah. Kita doa sikit semoga amin dan tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, di saat hari dan ketika ni, waktu dan ketika ni, mustajabut doa, di tempat Arafah, di bumi yang kau hadirkan keadaan pemakbulan daripada doa-doa. Wahai Allah, hadirkanlah masa dan saat dan ketika ni pemakbulan di atas doa-doa kami. Wahai Allah, perkara utama yang sentiasa kami pohon kepada Engkau ialah ketukan pintu terhadap keampunan Engkau daripada dosa-dosa kami. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa kami. Wahai Allah, inilah perkara yang paling dikhawatiri oleh Nabi ke atas kami. Wahai Allah, tak ada waktu malam berlalu daripada kehidupan Nabi, daripada salat-salat Nabi melainkan doa keampunan untuk kami. Hari ini kami angkat tangan-tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ampun dosa anak isteri kami. Wahai Allah, ampun dosa guru-guru kami. Wahai Allah, sahabat handai kami. Wahai Allah, ampun dosa umat Islam kat dunia ni. Wahai Allah, yang berzina, yang minum arak, berjudi. Wahai Allah, yang sibuk dengan maksiat, tolonglah. Wahai Allah, kau ampunkan dosa semua orang Islam dalam dunia ni. Bagi taufik untuk kami bertaubat setiap masa dan ketika supaya kami bersih daripada segala perkara dosa yang memurkakan Kau. Wahai Allah, tolonglah terima taubat kami semua. Wahai Allah, tolonglah terima hajat kami semua. Wahai Allah, sadar hajat tu baik untuk dunia dan akhirat kami. Wahai Allah, tolonglah sempurnakan ke atas kami. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Wahai Allah, apa Nabi SAW minta doa tu ke atas kami, kebaikan. Wahai Allah, daripada keberkatan kehidupan kami tu kami doa. Wahai Allah, wahai Allah, hidayat tu umat ni. Wahai Allah, yang bukan Islam Kau bagi hidayat untuk mereka datang pada agama ni. Wahai Allah, kesian pada mereka. Wahai Allah, seluruh dunia. Wahai Allah, 7 bilion manusia sedang melangkah dan hidup di muka bumi, 5 bilion manusia masih kafir. Wahai Allah, bagi hidayat semua orang kafir datang pada agama ni. Wahai Allah, tanggungjawab dakwah di atas bahu-bahu kami. Wahai Allah, Kau hadirkanlah kefahaman pada diri kami dan semua umat ni. Wahai Allah, orang Islam khususnya. Wahai Allah, bahawa dakwah ni kerja kami. Wahai Allah, datangkanlah kerisauan agama sehingga mengalir air
mata kami dalam tangisan malam tahajud kami, wahai Allah. Kau pilihlah kami berkhalwah dengan Kau bersama-sama dengan tahajud kami, wahai Allah. Tolonglah terima doa-doa kami, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wahai Allah, di kalangan kami yang sakit Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Di keluarga kami yang sakit Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Yang diuji masalah hutang Kau lansaikanlah, wahai Allah. Yang diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Tuan-tuan, akhir zaman ni orang bodoh makin banyak. Itu yang dalam Facebook, dalam media sosial, dalam TikTok, dok maki ulama, dok hina ulama, dok maki tok share, dok maki Habib. Jangan maki ulama, tuan-tuan. Siapa dia tak mau menuntut dengan ulama ya, tak mau hadir majlis ilmu, mati tak boleh mengucap.